Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Untuk siri-siri penamaan nama surah, di sebalik hikmah menamakan satu-satu surah dengan satu-satu nama yang akan diterbitkan di Tadabbur Center, untuk surah Asy-Syu'ara, sukar untuk kita huraikan. Perkataan Asy-Syu'ara itu adalah jamak kepada perkataan yang bermaksud syair, iaitu orang-orang yang bersyair. Dalam bahasa yang mudah kita katakan sebegini, kita katakan ia bermaksud penyair itu sendiri, pemuisi. Kita pun menterjemahkan perkataan syair sebagai penyair. Syair dalam bahasa Arab kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Dalam diaspora sejarah kita, syair itu ada macam-macam evolusi. Ada yang memberikan definisi bahawa syair itu apa sahaja kata-kata yang indah, yang merungkaikan makna yang besar dalam kata-kata yang indah, yang ada makna yang bukan kosong, maka ia adalah syair. Kemudian kita berevolusi, orang Melayu datang dalam bentuk syair yang lain, yang ada lagu, yang kita fahamlah syair adalah lagu apa semua tu. Baik, tapi perkara itu memutuskan konteks asal sebenar penyair yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Bila Allah namakan Syu'ara ini sebagai satu nama surah, penyair itu sebagai satu nama surah, ia datangkan dengan satu sejarah yang panjang tentang syair di dalam dunia Arab. Pertama sekali, syair dalam dunia Arab hatta sebelum kedatangan Islam sekalipun adalah salah seorang selebriti, golongan selebriti yang sangat terkenal. Maksudnya kalau kita nak faham dalam bahasa yang hari ini adalah selebriti nombor satu yang akan menang anugerah bintang harian, yang akan menang anugerah bintang popular, yang akan menang semua anugerah. Itu adalah definisi penyair pada zaman dulu, the most famous celebrity. Kemudian bila kita sebut syair juga, tradisi kepenyairan yang dikatakan dalam sejarah sebelum kedatangan Islam sekalipun, orang-orang Arab dia tidak ada hiburan lain yang tinggi selain daripada syair. Mereka ada khutbah juga sebagai bentuk hiburan. Mereka suka mendengar khutbah yang sedap kan, isma'u ma'u kan, antara petikan-petikan yang selalu kita dengar tu. Tetapi syair tetap tinggi daripada itu. Bahkan ada acara bulanan yang dibuat mingguan dan bulanan, bergantung kepada besarnya acara tersebut, dia panggil sebagai tinju syair ataupun pertandingan syair. Jadi satu bani akan datangkan penyair yang hebat mereka, satu bani akan datang dengan penyair yang hebat juga mereka akan bertukar. Syair-syair itu akan berlawan, dia sambung. Siapa yang kalah maka dia mengaku kalah lah, yang orang lain yang akan menang lah. Antara penyair-penyair dahulu yang sangat hebat dalam zaman jahiliah dulu sebelum kedatangan Arab, yang terkenal sehinggalah zaman kedatangan Islam sendiri pun, iaitu Nabirah misalnya, Zuhair, kemudian Imrul Qais sudah tentu kan, Hasan bin Sabit, penyair yang dahulunya penyair juga masuk Islam, dan Nabi suka mendengar syair-syair Hasan bin Sabit. Bahkan di Madinah ada mimbar khas untuk syair. Mimbar ada dua, satu khutbah, satu untuk penyair. Mimbar Hasan bin Sabit. Ada satu hadis Nabi SAW dengar Hasan bin Sabit menyebut syair-syair. Kemudian Nabi kata, sebutlah lagi, aku nak dengar lagi. Sebab Nabi tak boleh. Nabi bukan seorang penyair. Seorang penyair ada gifted, dia ada bakat yang terpendam. Namun bakat ini tidak datang dengan satu kebaikan semata-mata. Syair adalah alat. Dia bukanlah satu-satunya kebaikan. Maksudnya orang yang boleh syair adalah orang yang baik. Tak. Syair adalah alat, macam seni. Alat yang mana macam pisau. Kita boleh menggunakan pisau itu untuk bunuh orang, kita juga boleh menggunakan pisau itu untuk potong bawang, untuk buat benda-benda yang baik. Dia alat. Dia bergantung kepada mereka yang mempunyainya, yang memilikinya. Begitulah juga dengan bakat kepenyairan. Seseorang itu memiliki bakat tersebut, dia berhak, dia ada pilihan untuk menggunakan bakat tersebut ke arah jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Di dalam surah ini Allah menceritakan tentang bagaimanakah mereka yang ada bakat kepenyairan ini menggunakan bakat tersebut ke arah jalan keburukan. Apakah maksud yang sebenar dalam Asy-Syu'ara? Apakah intipati nama Asy-Syu'ara itu sendiri? Adalah kerana mereka ini sangat pandai berkata-kata. Kata-kata adalah satu hikmah, satu anugerah, satu hadiah yang besar dalam
kita sebagai manusia. Sebab itu kata-kata ini boleh diputar untuk memperagakan kebenaran. Kata-kata juga boleh diputar untuk memperagakan kebatilan. Satu-satu kebenaran boleh berubah menjadi kebatilan apabila kata-kata datang untuk memperagakan dia, memutar-mutarkan dia, memasukkan nilai-nilai indah, akhirnya mengubah kata-kata tersebut menjadi kebatilan. Asalnya ia kebenaran. Inilah sebenarnya kenapa Allah meletakkan satu surah khas yang dinamakan sebagai Asy-Syu'ara, yang highlight, yang tujuannya untuk bercakap tentang golongan-golongan penyair yang mereka mengubah, memutarbelik kebenaran demi nafsu mereka, keinginan mereka, dan mereka percaya ia kebenaran, tetapi mereka mengubahnya untuk kepentingan peribadi mereka, kerana mereka ada alat untuk mengubahnya yang dipanggil sebagai syair ataupun bakat kepenyairan. Surah ini dia tak datang dengan satu nama, dia datang dengan beberapa nama yang lain, antaranya Az-Zullah, antaranya Al-Jami'ah, pengumpulan, kerana ada beberapa sebab lah. Syair memang sudah tentulah nama yang paling asas dalam surah ini. Cuma saya nak highlight sedikit dalam ruang yang terhad ini maksud syair dalam bahasa Arab. Boleh kita rujuklah satu kitab yang sangat terkenal lah, yang sangat agung dalam kita nak faham tradisi ilmu Islam dan juga perkataan Arab. Kita nak tahu root dia, kita kena baca Lisanul Arab, kamus yang besar. Lisanul Arab disebut beberapa maksud tentang maksud syair. Pertama sekali, macam biasalah, iaitu orang yang melantunkan kata-kata yang indah, qafiyahnya sedap, itu adalah dipanggil sebagai syair. Selain daripada itu, maksud syair juga adalah mereka yang tahu sesuatu perkara. Syu'ila bih maksudnya ulima bih, alima bih juga bermaksud orang yang tahu sesuatu perkara. Dia diberitahu dan dia tahu satu perkara tersebut, dan orang yang menguasai pengetahuan sesuatu perkara juga disebut sebagai syair. Kemudian itu antara makna lain. Kemudian juga bermaksud berakal, mereka yang ada akal, mereka yang ada pemikiran, mereka yang boleh berfikir seperti orang lain, waras, dan mereka sangat berbeza daripada segi cara mereka berfikir pun disebutkan dalam sejarah penggunaan perkataan-perkataan syair. Selain daripada An-Syadabi dinasyidkan kepadanya kata-kata yang indah sahaja, maka apabila Allah sebut, maka apabila orang Arab mendengar perkataan syair disebut dalam surah Asy-Syu'ara, mereka datang dengan maksud-maksud yang sebegitu. Dan Allah mengingatkan kepada kita bahawa jangan terlalu pandai menggunakan kata-kata untuk memutarbelikkan kebenaran, kerana kata-kata memang boleh memutarbelikkan kebenaran, dan ia sangat signifikan dengan hari ini apabila kita semua akan didorongi dengan persepsi yang telah pun dipropagandakan dengan cantik, khususnya di media sosial. Kerana propaganda adalah permainan kata-kata. Pilih perkataan yang cantik, yang tepat, maka kita akan berjaya membuatkan orang berfikir, dan lama-kelamaan orang akan mula untuk kabur menentukan yang manakah satu yang mana baik, yang manakah satu salah, yang manakah satu benar, yang manakah satu jahat, yang manakah satu kejahatan, keburukan, kebenaran, kebatilan, semuanya akan dikaburkan hanya kerana permainan kata-kata. Jadi berhati-hati. Dan ini adalah mesej sebenar dalam surah ini. Asy-Syu'ara adalah mereka yang memutarbelikkan kata-kata, memutarbelikkan kebenaran dengan menggunakan alat kata-kata yang indah. Itu adalah satu mesej yang besar. Peringatan kepada saya, peringatan kepada kita semua, jangan use word against kejahatan. Jangan sesekali menggunakan perkataan, memutarkannya untuk memihak kepada satu kejahatan, menjustifikasikan kejahatan, memutar kejahatan menjadi kebenaran. Berhati-hatilah, kerana kata-kata itu mungkin kita tak tahu dosanya macam mana, kita tak nampak dia, bukanlah kita nampak macam kita bunuh orang, kita tahu kita berdosa. Kata-kata tak boleh nak menghukum sebegitu, tapi kata-kata boleh memutar belikkan segala benda yang sebenarnya mudah, yang sebenarnya benar, kepada satu perkara yang kita tak mahu, kita tak jangka apa akan jadi. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, kita mesti berhati-hati dengan pemilihan kata-kata kita, dan apa yang kita gunakan daripada kata-kata tersebut. Kitalah yang menentukan, kata-kata ialah alat, kitalah yang menentukan kita nak gunakan ia kepada kebenaran ataupun kebatilan. Wallahu a'lam.